Yes, bas. Lihat dulu kita share dulu sekali dia dah Ramli datang dah. Dia pergi kat mana? Guys, dia pergi kat mana guys? Dia keluar kat mana guys? Radio ke? Radio ke MSKD? Guys, radio ke MSKD? MSKD Wanzul. Patutlah tak jumpa guys. Wah. Radio ke MSKD? Baik, Assalamualaikum, salam teman kita di hari Selasa bertarikh 14 Julai 2020 bersama saya di Konti Radio MSKD FM. Salam pertemuan dan selamat malam kepada semua view-view dan juga warga-warga Bandar Selat Kelang khasnya yang mengikuti secara live ini dibawakan terus di Radio MSKD FM, radio komuniti anda. Dan salam pertemuan juga saya ucapkan kepada warga-warga komuniti khasnya yang mendengarkan dan melihat Hai Desi Rose, Jennifer. Oh, mic awak ya? Mic ya? Mic awak tak ada ya? Sekejap pakai tu. Guys, okey, maafkan saya kerana ada gangguan teknikal. Biasalah, dah lama tak duduk kat konti ni. Okey, salam teman dan selamat malam kepada semua yang berada bersama saya. Okey, kita mulakan dengan berita daripada Selangor terkini, iaitu desas-desus desas-desus yang makin membimbangkan, iaitu gangguan bekalan air pulih secara berperingkat mulai esok air Selangor katanya. Okey, gangguan bekalan air selama 80 jam yang berlaku di 290 kawasan dalam wilayah Petaling, Kelang, Gombak, Kuala Lumpur dan Kuala Langat akan pulih secara berperingkat bermula 15 Julai hingga 17 Julai 2020. Pengarah dan Ketua Operasi Air Selangor, Abbas Abdullah berkata, beberapa kawasan akan mula mendapat bekalan air bermula jam 9 pagi, iaitu hari Rabu. Namun
Namun ia bergantung kepada premis pengguna sama ada berada di kawasan tinggi atau penghujung sistem agihan air. Air Selangor ingin jelaskan bahawa bukan semua 290 kawasan yang akan mengalami gangguan selama 4 hari itu. Ini adalah kerana akan berlakunya gangguan ini sebabkan perbaikan yang terdapat di loji-loji rawatan air Selangor. Jadi itu merangkumi penggantian beberapa rangkaian injap utama untuk meningkatkan kecekapan sistem dan membolehkan LRA beroperasi dengan lebih baik. Berita dengar tak suaranya? Berita dengar. Ya, apa khabar Ram? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sihat Wan Macam bersih muka. pergi facial. Oh, facial. Oh, patutlah. Dah beberapa hari tak ke rumah. Yelah, samalah. Tak berapa sihat lah. Faktor usia kan? Saya okey lagi. Okey. Memang awak muda lagi. Kita dah tua. Okey, kita nak baca sikit berita mengenai di negeri Selangor ni ya. It's YouTube Music. Yang terkini iaitu Download the app today. Selangor larang minum arak, isap rokok dan vape di kawasan rekreasi. Macam mana tu? Daripada dulu lah. Tapi ditegaskan lagi. Kerana masih lagi berlaku. Diperketatkan ya. Seluarnya. Kuasaan tu. Boleh lah ya? Boleh ke? Boleh je. Awak nak pakai earphone ke? Awak tak bagi. Sumbat je sini. Ambil awak punya, ambil apa? Tak apa. Ambil. Rasa macam dah berubah lah sikit konti. Berubah? Tadi saya dah ubah kan. Ingatkan tadi ada tetamu pun tak ada. Tak apa. Saya usahakan. Okey. Okey, kita nak lagi satu iaitu berita tentang negeri Selangor. Mengenai apa yang lebih kita utamakan, iaitu COVID-19 lah, masih lagi berada di negeri Selangor ni supaya dapatlah kita bersihkan terus menerus ya. Kelang pun dah dikeluarkan zon hijau, alhamdulillah. Okey, saja untuk berita yang dapat saya sampaikan. Okey, saya nak bacakan kita punya view kita pada malam ini. Di antaranya Ramlah Rapin, Hafi Hanafi, kita juga ada Desi Rose Jennifer, Saiful Ipol dan juga Jasmine Yati join ke Kalbu-Kalbu. Okey, sahabat saya lama ni. Sekejap ya. Saya tengah cari siapa ni yang baru masuk wanita kita. Desi Rose Jennifer. Orang mana bang? Desi Rose Jennifer. Jennifer nama dia. Oh. Dengar muzik. Okey, Afiq Azrina katanya selamat malam guys ya. Dah balik belum tu? Dah balik. Patutnya dia lah lepak-lepak kita malam ni. Tapi dia kena OT pula. Kena? OT. OT tak apalah. Macam mana ya. Tapi kalau nak singgah nanti balik boleh juga. Kan? Tak ada hal. Kalau kata Assalamualaikum Abang Wan. Waalaikumsalam Kalbu-Kalbu. Nantilah ya kita WhatsApp pasal t-shirt tu. Tadi tak sempat nak bagi tahu pasal t-shirt tu. InsyaAllah lah nanti kita kita share-sharekan lah dalam WhatsApp tu. Okey. So terima kasih kepada semua view. Lama kita tak bersiaran kan. Tapi tanpa saya lah. Abang Wan ada lagi dari. Ya, itu mestilah. Tetamu last hari tu hari Ujang Zehan lah. Ujang Zehan. Dia bercerita tentang Kampung Delik. Dia kan ni expert kata orang tu. Dia tahu je selok belok Kampung Delik, brother. Setiap lorong-lorong, dia tahu kisah-kisahnya daripada tahun ke tahun tu, daripada
dia kecil sampai ke dia dewasa lah. Yelah. Nak cakap tua. Kan. Ada ke Abang Ujang malam ni kat situ? Tak nampak lagi lah. Kemana dia begitu? Okey, dia kata belum lagi, Cik Ram pukul 10 baru balik. Okey. So bang, ada lagu apa hari ni bang yang Okey, kita tak ada, kita hanya putarkan lagu, tengok pada lagu yang diminta ataupun lagu yang kita mainkan lah, kan. Kalau minta lagu, cubalah. Kita boleh minta Cubalah. lagu, kita cubalah, kan. Introducing the new Nescafe So macam mana Gold dengan from produk, ada dapat produk yang baru ke lepas ni? Ada insyaAllah ada coming soon. Coming soon. Ada akan masuk lagi produk yang kita nak war-warkan daripada Lab ada, daripada Mr. Ron Printing ada. Kita tengah tunggu kesediaan diorang lah menyertai kita. Tapi semalam saya ada post 1-2 berita lah dekat MSKD Store. Saya potong rambut di J Barber. J Barber. J Barber di Kampung Delik Baru. Hikmat dia memang terbaik, puas hati. Oh. Tempat pun cantik. Tempat pun cantik. Gunting rambut rasa macam nak tidur je. Oh yo. Tempatnya selesa, sejuk. Ya je ya. Awak ni suka lah tu lah gunting rambut macam tu. Tempat dia best, cantik. Aircon? Aircon. Berapa sekarang gunting rambut sekarang berapa? Kalau ikut dekat ni dia lelaki dewasa 15. Okey. Kanak-kanak separuh harga kot. Saya tak kalau ingat, tapi ada dalam komen tu, ada dalam komen. Tapi saya bab rambut ni saya sensitif. Saya awak memang tak jadi sokong jangan sangat. jangan lah ya. Jangan lah. Okey, saya cerita benda lain. Okey, cerita Tadi lain. siang juga saya ada post juga dekat MSKD Store pasal ada kita punya kawan-kawan kampung ni dia buat donat sedap gila. Dia bagi saya donat tu. Donat. Saya post. Memang sedap. Awak dapat lah. Ha? Awak yang semalam dapat. Yelah dia hantar ke rumah. Yelah, wartawan produk kan. Biasalah. Kena rasa produk-produk yang dia ada. Tapi memang sedap. Saya ada post kat situ Jadi kepada viewers yang ada dengan kita malam ni, yang tengok siaran kita ni, boleh tengok kat MSKD Store tu. Yelah. Okey, buat kita menyatakan niaga yang ingin postkan apa saja produk yang anda ada, boleh terus masuk kita punya MSKD Store lah kan. Like page tu. Like page. Ramai-ramai kan kat situ kita punya members MSKD Store tu. Lepas tu letaklah iklan-iklan anda. Iklan ke sama video ada, ke produk makanan ke perkhidmatan ke apa-apa saja perniagaan anda semua, tempel lah di situ. Tak ada masalah. Yalah. Okey, sebelum tu kita ingin ucapkan terima kasih kepada iHomestyle yang taja kita punya konti ni. Kan? Kita akan adakan pelancaran iHomestyle. Ya, betul. InsyaAllah katanya minggu depan. Kita sedang install Pak. Sedang ada dalam usaha untuk memasukkan lagi barang-barang daripada iHomestyle sebelum kita buat grand launching. Yes. Okey, Ainul Syahmi Abdul Aziz, salam pertemuan dan assalamualaikum kepada anda, juga kepada Rashidan Nasaruddin. Rashidan Datuk Nasaruddin, kita punya big boss daripada Royal Mustika Oh ya ke? dan Grand Mustika. Oh, your friend. My friend. That's why I purposely say the name like that. Because I don't know the pangkat ni, Fran. Okey, Datuk, minta maaf Datuk ya. Itu ayahnya. Encik Rasdan. Okey, Tapi dia orang ni very humble, low profile. Saya pernah datang. Ya. Saya pernah datang ke Royal Mustika. Royal Mustika. Awak Macam yang mana? perkenalkan saya. Macam mana tempatnya? Cuna. Tempat dia cum-lecum, mantap, mantul. Macam buat majlis di bawah sinaran bintang-bintang. Iyalah. Macam red carpet. Dia kata salam bang. Oi, panas hati tu. Panas hati ke? Dia dah api-api. Oh, nak bakar kita ke? Jangan bakar konti. Apa pun kirim salam pada Datuk lah. Ya. Encik Rasdan. Kirim salam dengan Datuk Nasar tu ya. Okey, macam mana Royal Mustika dah mula beroperasi ni? Dah buka balik ni. Mesti ada pembaharuan tu. Royal Mustika ni bang, dia punya pengurusan dia. Kita datang hari ni cantik, minggu depan kita datang lagi cantik, minggu depan lagi cantik dia. Dia sentiasa berubah-ubah. Ballroom dia memang ada dua jenis, ada dua saiz. Yang bawah tu untuk kapasiti 300 lebih 400 orang. Dalam sekali duduk boleh dapat 300 lebih. Yang atas untuk majlis-majlis kecil yang sesuai dengan time-time PKP ni. Untuk majlis-majlis nikah yang lebih close lah kata orang tu, dia tertutup. Sesuai lah dengan sekarang punya majlis. Dekat atas tu dia ada dewan untuk sekali duduk dalam 60 ke 70 orang tu. Untuk dewan nikah dan juga makan sekali. Best sebab dia.
Okey, kita teruskan membaca komen yang ada di waktu ini. Rashdan Nasaruddin kata, baik bang, semoga sukses. Alhamdulillah, bulan 8 kita dah start wedding sampai bulan 12. Alhamdulillah. So join nanti. Join ke? Kalau awak ke sana ada majlis awak, saya join lah. Bukan, awak kan kat sana dulu. Saya lepak. Dia kata saya jual keropok leko juga sekarang ni. Nanti saya bagi Abang Adam dan Abang DJ MSKD. Buat leko kita goreng. Dia bawa keropok leko bertantan bang. Bertantan. Ui, dahsyat ni. Kalau awak tengok dekat Facebook dia, sekali jual beratus-ratus kilo. Boleh. Juga tentunya sedap lah. Kita masak dekat depan konti lah. Buat demo. Boleh je. Asap punya konti. Bye. Okey, kita layan satu lagu dulu ya. Okey. Terlerai sudah, ingin ku memilikimu, duri yang bisa menghalanginya. Ingin ku menyayangimu, sayangku insan tak punya apa. Aku musafir hina, kini terluka di taman cinta. Engkau yang aku sayang, bunga larangan sudah datang. Takdir Tuhan mekarmu sayang di jambangan orang. Ingin ku menyayangimu, sayangku insan tak punya apa. Aku musafir hina, kini terluka di taman cinta. Engkau yang aku sayang, bunga larangan sudah datang. Takdir Tuhan mekarmu sayang di jambangan orang. Ui, sedap juga suara dia ni lah. Sedap lah. Lagu cover je tu. Lagu cover je. Gitar sebiji je. Daripada Syafiq Muzak. Kenal? Tak. Ingatkan geng. Baru berjinak-jinak. Siapa yang jinak? Baru jinak. Kita jinakkan dia. Okey, salam berteman. Kita nak ucapkan kita punya top fan kita. Kalau dekat personal live ni, dia tak akan keluar siapa top fan, siapa yang share. Tak ada. Kalau kita dekat page, dia akan keluar. Macam Fidiana ni, dia top fan, dia akan keluar top fan. Top fan dia. Top fan dah sekarang ni. Okey, selamat malam juga dengan Lutfi Saparani. Kita bukan Kenal? My friend. Whatever, a friend is my friend lah. Sebab saya tak kenal nama dia, jarang-jarang saya dengar. Yelah. Nama dia sedap. Terima kasih kerana sudi bersama kita kan. Terima kasih juga yang friend dengan kita semualah. Betul. Sebenarnya bukan saja untuk merapatkan lagi silaturahim dan seterusnya untuk kita sama-sama membantu
jua peniaga-peniaga dan info-info yang boleh kita sharekan dalam ni. Sekarang ni info yang paling ngetop sekali, info gangguan bekalan air tadi tu. Itulah yang tadi risau. Ada kekeliruan juga daripada kawan-kawan kita. Dia kata kapur delik ni kena ke tak kena, terkena ke tak kena. Kalau dah disebut Kelang tu, tapi hari ni masih ada. masih ada lagi. Semalam orang dah galak Belitung lah. Sebab apa yang untungnya kamu delik ni kan, dia punya pipe dia tu dia link dengan istana. Betul ke? Awak dah pakai nama-nama rasmi ni dah. Tapi saya dengar macam tu lah. Banyak dengan link dengan tempat-tempat penting, hospital. Itu sebabnya dia tak boleh nak putuskan air ni. Masak nanti nak jawab. Betul, kan? betul. Tapi kawasan yang terkena tu kita Yalah, tapi bila dia ada bagi tahu awal, ada pemberitahuan, kita boleh bersedia awal lah. Yalah. Cuma di Kampung Delik ni memang ada 2-3 orang kawan saya tanyalah kena ke tak kena, kena ke tak kena, tadah ke tidak. Tapi kat rumah saya dah tadah dia. dah. Tak dah dah. Orang rumah saya dia rajin bang. Daripada sebesar-besar bekas sampai sekecil-kecil bekas dia tadah. Ya. Paling kecil tak ada bekas apa? Bekas kuih raya tu ni. Tapi berguna bang buat masuk kan. Betul juga. Sebab dia menonton, saya kena puji. Okey, salam pertemuan kepada Ijal Siti dan juga Cik Mona. Cik Mona pun ada. Kita lupa nak cakapkan selamat malam kepada peniaga-peniaga kita. Ya, Siapa betul. Ramzi? Teruskan ni. Macam biasa kita punya geng-geng kedai makan Madinah, tempat Ijaz Siti ni, kedai makan Pak Ya dan keluarga, yang itu hari bawakan kita RB Grill itu hari tu. Kita punya toke-toke boba, gerai Ibu Ila. Ya. Lepas tu Kadir Naina nak sebut. Kadih Naina. Itu pun supplier kedai-kedai Richard tu. Selain tu memang yang siam-siam punya tu semua awak yang ingat. Siam-siam. Ialah kedai-kedai makan siam. Kedai-kedai makan siam. Awak yang kenal make to make ni. Itu awak punya. Baiklah, salam pertemuan dan selamat malam kepada peniaga-peniaga kedai-kedai Tom Yam yang berada di dalam Kampung Delik. Asnya Alhamdulillah hari ni cuaca baik. Ya. Tom Yam Zakaria, Tom Yam Huzaima, Tom Yam Kedi Ping, Tom Yam Natasha, kedai makan Madinah. Jangan lupa itu. Saya dah sebut tadi. Dah sebut. Okay. Saya biarkan awak bagian link-link Tom Yam. Awak memang kita ni duta kedai Tom Yam. Saudi kan kawan awak Syarin. Syarin dah buka. Belum lagi katanya. Saya dapat maklum daripada kawan katanya Syarin tu terjatuh ketika membaiki siling ke apa, terjatuh. Di kedainya. Di kedai. Patah pinggang ke patah bahu. Ya, macam tu lah. Tak serius lah. Sekarang ni masih dirawat rasanya. Apapun kita doakan agar ia cepat sembuh dan boleh menjaga. Boleh beroperasi lah. Boleh beroperasi macam biasa. Peminat-peminat restoran dia tu semua dah rindu. Ya, betul. Semoga kau mengerti, tak pernah ku restui. Okey, salam pertemuan saya ucapkan kepada Cik Mona yang berada di flat Seri Perantau. Orang flat Seri Perantau ni dulu Cik Mona ni konduktor bas Kelang Banting. Saya dulu kalau konduktor bas naik, konduktor bas atau inspektor bas? Konduktor bas. Konduktor bas okey lagi. Saya yang paling takut kalau inspektor dia naik. Yelah, tiket hilang. Bukan tiket lah, kadang-kadang kita bagi kat konduktor tak bagi tiket. Betul. Tiba-tiba inspektor naik. Apa nak jawab? Kita tekan loceng turun je. Kadang-kadang kita rasa dah selamat, kita dah buat roket dah benda tu. Yelah. Dalam bas kan. Minta kulit telinga. Inspektor bas naik. Inspektor bas naik memang seram lah. Tapi sekarang dah tak ada kan? Tak ada dah. Rasanya kalau kita punya geng-geng yang lahir tahun 2000 ke atas ni dah tak pernah jumpa kot konduktor bas. Tak ada. Konduktor dan juga inspektor. Cik Mona ni konduktor bas. Dia mesti masih simpan lagi pengetip dia yang bulat. Itu kena tanya Cik Mona lah. Kita tanya Cik Mona, ada tak simpan lagi? Yang buat lubang tu. Suami isteri pun dulu kerja Kelang Banting. Dua-dua konduktor bas. Yes. Dalam bas yang sama. Lain-lain. Cik Mona ni dia jalan Hospital Seri Andalas Kelang Jaya dulu. Cik Mona. Suami dia pun itu jugalah. Itu pasal saya rapat dengan
Pekerja-pekerja dengan Kelang Banting dulu. Sebab awak selalu naik bas. Ya. Sebab apa? Itulah yang dalam tu. Oh. Cinta ke hatiku. Kalau tiket bas awak kumpulkan kan agak-agak dah banyak mana. Oh, dulu. Masa tu. Adalah tebal gini kot. Tapi mungkin ada kita punya viewers yang tak pernah nampak tiket bas. Tak pernah nampak. Tiket bas yang dulu panjang kan. Panjang macam tu je. 60 sen, 20 sen. 60 sen. Kalau saya ingat lagi dulu kalau kita pergi Kelang 60 sen ke 80 sen je tu. Masa tu? Masa saya pergi, saya duduk sini dulu 60 sen. Dia akan berhenti 2 stesen. Satu stesen lama dekat area istana tu. Itulah dulu masa saya temu bual dengan Ujang Zaihan. Saya tanya dia ingat tak nombor bas Kampung Delik Kanan. Awak ingat tak? Saya tak ingat. Awak tak ingat juga ya? Tak ingat. Betul dia? Betul. Saya tak pernah tengok pun nombor pendaftaran bas tu ataupun nombor bas yang masuk tu. Oh ya. Kalau saya ingat bau asapnya je. Kalau tak silap saya, Kampung Delik Kanan 226. Kampung Delik Baru 239. Jadi awak sebenarnya banyak ke Kampung Delik mana? Kampung Delik Baru. Kampung Delik Kanan. Sebabnya dulu Delik Baru ni kurang dapat bas. Betul. Masa Kampung Delik Kanan masih beroperasi pun dia dah tak beroperasi dah. Dia dah stop. Ya. Kampung Delik Kanan bas dia kerap. Setengah jam sekali rasanya. Tapi dulu nak mengantar tu balik rumah, dia punya hutan tinggi orang. Saya sanggup daripada dah dating, dah pergi makan apa semua. Dulu orang Haji Makmun ni dulu Semak Samun guys. Saya tahu. Awak hantar dia. Saya hantar dia dalam bas yang sama. Dengan perjalanan dia balik ke sini tu awak ikut juga? Saya ikut. Lepas tu awak balik lagi? Ya. Patut tiket bas awak banyak. Tapi sebenarnya saya buat kawan. Dari situ saya buat kawan semua pemandu-pemandu bas Kampung Delik. Awak duduk depan sekali ya? Ya. Masa balik tu lagi best. Kenapa awak tak jadi konduktor bas je? Pernah. Saya pernah. Saya bantu dia orang. Awak bayangkan pasal dekat Great Wall dulu konduktor bas gaji banyak kalau dulu. Betul kan? Betul. Saya pernah jadi konduktor bila orang berasak-asak. Dah lah bas tu lambat. Daripada orang nak turun Teluk Pulai, Menelik, penuh. Jadi konduktor ke depan. Saya pun tolong kutip baik semua masuk karung. Saya ingat lagi beg dia tu. Ya. Masuk karung baik, tak payah tiket. Sampaikan itu black market namanya. Itulah kisah dia. Itu buat job. Cik Mona kata tak ada simpan dah, Wan Zul. Dia kata dah tak ada simpan dah. Tapi sekarang ada jual. Itu puncher sebenarnya. Punch tu buat ni. Tapi kalau dia orang punya season tu, dia punya ni. Yalah. Dia punya tiket laju. Okey, Cik Mona kata 124 kalau tak silap. 124 tu nombor bas mengalir ke Hospital Sri Andalas. Tapi nama syarikat tu apa dulu? Kelang Banting. Kelang Banting. Kenderaan Kelang Banting. Kenderaan Kelang Banting. Tapi kita dulu panggil Bas Marat. Bas Marat. Dia bawa marah lah syarikat tu. Kalau ingat dia punya inspektor dulu masih ada lagi Encik Abdullah kat lorong Kasbullah. Abang Misai tu. Tak ada. Itu bukan. Ada dulu. Dia tu ayah kepada kawan saya rasanya. Saya mengenal dia. Gaya tu termasuklah arwah pakcik saya. Siapa? Abang arwah Sumar. Dulu garang tu gila tu. Dia memanglah nama inspektor bang. Dia garang. Dia yang boleh marah orang dalam tu. Kok ada orang yang tengah panah-panah berasak dalam tu, buang angin, dia yang marah. Okey, kita nak cerita lah malam ni pasal kenderaan pengangkutan awam yang dah lama tertinggal ataupun dah lama tak beroperasi dalam Menelik ni. Lagi satu yang mungkin generasi sekarang tak pernah nampak. Tak pernah nampak taksi hitam kuning. Tai gila punya. Body dulu. Opel ke apa? Dia Opel. Yang Mercedes pun ada. Seat depan dia tu boleh duduk 3 orang. Ya, betul. Aku kena ngapit tu. Asal awak duduk depan? Habis batak. Ada taksi duduk depan, Mercedes. Taksi hitam kuning. Lagi kat Kampung Delik ni yang masuk bas, taksi Berebek sapu. Berebek sapu saya pernah naik. Aku pun pernah jadi berebek sapu tau. Jahat punya pasal. Nak cari duit. Nak cari duit. Sebenarnya nak cari duit.
Pakai kereta arwah bapak mentua, Ha. nak pergi Kelang. Berhenti kat pasal. Kelang. Buat job juga. Buat job RM1 seorang. Oh, Oi. masa tu berbaloi ke RM1 seorang? Minyak dulu berapa sen sangat. Alah, bukan awak yang isi pun kan. Isi jugalah. Yelah, kalau dah full tank dia tak perlu modal. Kau tahu arwah bapak mentua dia marah aku. Agar kau Raja Muhammad Faizal is watching kawan saya ni. Ya. Daripada ni saya cakap orang-orang Kayangan ni. Oh. Daripada Genting Island. Dia duduk Wah. di atas sana. Genting ada bas naik sekarang kan? Cuba tanya dia, Cik Ah. Raja Muhammad Faizal Tapi tu, rasanya separuh ada tak jalan. Genting naik tu? Fafau cinta. Dia dah masuk dah. Dia di Kuching sekarang. Dia baru balik daripada Bintulu. Balik dah landed dah 1-2 hari dia fly lagi pergi Semalam Kuching. saya nampak dia Ya, kedai payah. tadi siang dia pergi saksi Kuching. Okey, kita nak kisahkan malam ini iaitu kenderaan awam yang Ah. dah lama tak ada beroperasi dalam Fafau kampung. baru naik kenderaan awam tadi. Dia baru naik ke Batebang pergi Kuching. Oh. Itu kenderaan awam yang sekarang. Yang dulu apa yang Fafau ni pernah naik? Cuba tulis kat sini. Zaman sekolah dulu you all semua naik apa? Masih Ah. lagi naik kenderaan bas sekolah ataupun bas awam ataupun naik basikal dan naik motor ke sekolah. Tapi awak rasa sejak tak ada bas ni macam diorang pun tak ada tertanya-tanya pun Sebab menyaksikan dia orang kenderaan awam macam pengangkutan ni keperluan. Kalau tak perlu, dia orang tak tanyalah. Generasi sekarang rasa tak perlu. Tak macam kita dulu bang. Dulu kita satu rumah ada satu motor je. Bapak Ya. kita punya motor je. Sekarang alhamdulillah lah ekonomi pun dah bagus. Taraf hidup pun dah tinggi. Satu rumah berapa biji motor. Kalau dia orang nak pergi mana-mana, awal-awal dah ada lesen apa semua. Yalah. Mana dia orang naik pengangkutan awam. Kalau dulu kita nak pergi Shah Alam tu 2 bas kita naik. Dari sini pergi Kelang, dari Kelang nak pergi komplek PKNS. Ya, bas mini. Bas mini. Bas mini. Ingat lagi berebut-rebut kan? Fafau kata basikal sampai ke Tanah 5 bang. Dulu saya bukan orang senang. Ui. Oi, awak kenapa puikan dia? Dia kata, awak percaya ke Fafau ni naik basikal daripada sekolah rendah sampai Tanah 5 naik basikal? Pui. Basikal pun dia tak pernah ada. Ya ke? Aduh. Boleh percaya? Tak boleh. Tak boleh percaya. Dia kata satu dah ada motor dah bang. Aduh. Tengok tu kan. Saya dulu nak satu naik motor memang tak ada lah. Tu saya cakap dulu masa kita dulu satu rumah satu biji motor je. Mana kita ada motor. Nak ambil lesen pun kena kerja dulu cari duit. Barulah dah 20-an baru ambil lesen. Lepas sekarang birthday hari ni je cukup time je. Besok ambil lesen. Diorang dah cari duit sendiri. Bas mini colour oren busuk. Kan? Tapi kalau kat sini bas mini tak ada masuk kat Kamar Dolek ni. Dulu pernah kan sebab dah terlampau banyak sangat orang buat minta perkhidmatan bas ni kan. Macam-macam bas masuk kan masa tu. Tapi Yalah. sekejap je kena komplain. Oh, Muhammad Aziz Abu Sama kata saya jalan kaki je bang DJ. Lagi saya tak boleh percaya Aziz. Mana Mak Aziz sama ni? Kalau sekolah agama ni agaknya pergi jalan kaki kot. Kalau sekolah dekat jalan macam awak ni kenal lah rakan-rakan awak dekat dalam ni kan. Kalau saya nak bagi komen pun tak guna. Kejap lagi saya keluar kena langgar dengan bas mini. tempuhinya. Okey, kisah malam ni kita nak mengisahkan tentang pengangkutan awam yang dalam. pernah anda semua naiki. Mungkin ada pengalaman naik bas tu tiba-tiba bas tu rosak ke? Rosak ke, tukar bas ke, tukar bas. ataupun nak ke satu destinasi ke satu destinasi, dia orang panggil ada bas lompat orang panggil. Bas lompat. Tukar-tukar bas daripada sini sampai Kuala Selangor pun ada. Baik, kita teruskan beribu dengan lagu Lelah Mengalah. Tahu kalau cintamu kau bagi dua. Dulu ku tak tahu kalau kau sudah ada yang punya. Kini ku mengerti betapa sakitnya hati ini. Kini ku sadari telah lama ku dihianati. Lelah hati ini, lelah hidup denganmu. Walau ku terlanjur sayang pada dirimu, namun ku sesali, semuanya ku sesali. Untung saja aku tak sampai bunuh diri.
sandiwara, biar ku mengelak asal engkau bahagia. Dulu ku tak tahu kalau cintamu kau bagi dua. Dulu ku tak tahu kalau kau sudah ada yang punya. Lelah hati ini, lelah hidup denganmu, walau ku terlanjur sayang pada dirimu. Namun ku sesali, semuanya ku sesali. Untung saja aku tak sampai bunuh diri. Lelah ku mengalah, lelah memendam rasa. Luka hati ini tak dapat terobati. Telah sekian lama hidup bersandiwara, biar ku mengalah asal engkau bahagia. Tak mudah untuk dijalani, hanya merana hati. Bagai jarum dalam jerami, sulit untuk kembali. Kasih biarkan aku pergi. Lelah hati ini, lelah hidup denganmu, walau ku terlanjur sayang pada dirimu. Namun ku sesali, semuanya ku sesali. Untung saja aku tak sampai bunuh diri. Lelah ku mengalah, lelah memendam rasa. Luka hati ini tak dapat terobati. Telah sekian lama hidup bersandiwara, biar ku mengalah asal engkau bahagia. Tak mudah untuk dijalani, hanya merana hati. Okey, Acik Monang katanya Manzun dan Abang DJ Gidit dengan Mak Wer naik kenderaan apa? Mestilah masuk dulu kenderaan Kelang Banting. Dan juga kenderaan Kelang Banting dan juga KSOC. Itu dia. Dua bas yang saya naik. Okey, dulu bas Kelang Banting warna biru dan putih. Lepas tu ada tukar kepada corak bunga raya. Gitu ceritanya. Okey, Raja Muhammad Faizal, zaman sekolah naik bas awam berasak ramai budak-budak jahat duduk belakang isap rokok. Itu memanglah kan. Kemudian lagi cerita kawan-kawan kita ni kat sini. Sekejap saya nak baca. Raja Mak Faizal, apa khabar warga Kemudian? Baik. Mas Fairuz, selamat malam. Surya Anita Syafiq, selamat malam. Sanita, okey. Komen seterusnya. Selamat malam. Selamat malam, selamat bersiaran senyap je berapa hari. Mana pi komen-komen. Sebenarnya ada, tapi badan tak berapa sihat benar lah. Tak tahu ngapa. Okey, Mak Fairuz, korang yang ada tengah live ni follow Bigo Abang Wan. Aduh, kau ni apa kau promote kat sini? Pui. Oh, syak. Menetes di pangkuanmu saat terakhir. Okey, kalau kita tengok gambar sini Ram dulu ni dia. Kenderaan Kelang Banting dulu asalnya warna biru putih. Dia parking dia punya station pun rumah banyak orang tak tahu, banyak jenis sekarang tak perasan tu. Great Wall. Ya. Oh, dekat bawah tu. Mula-mula dekat ni sebelah konvent tu. Yelah bas stand lama. Bas stand lama. Itu kalau duduk makan asapnya. Ya, memang betul. Berpulung-pulung. Tapi itu kira open juga. Open. Kalau yang kat bawah Great Wall tu lagi kau. Dulu sebelum Great Wall lagi teruk. Ya. Lagi teruk. Asing belakang. Bas dia parking kat depan kedai asing. Ya. Dulu kedai buah-buah dulu betul dekat tapak Maidin sekarang ni. Kedai buah, kedai kaset, eliket semua kan. Kedai eliket dia lagi. Ada. Lepas tu depan tu ada panggung wayang apa Capital tu. Regal. Saya sempat juga tengok wayang kat situ dulu sebelum tutup.
Ya, kalau Cik Mona tengok pada di laman Sesawang ni mengenai dengan Kelang Banting ni, ada gambar kawan-kawan kita ni sebenarnya. Ni saya masih ingat lagi. Ada Zul, ada Kak apa nama ni. Awak kenal semua? Saya kenal semua staff-staff KKBB masa tu. Ni seorang lagi ni, saya kenal ni. Ni pun saya kenal. Dahsyat lah awak ni. Mau taknya. Sebabnya bayangkanlah. Okey, lepas tu bas yang terkini iaitu Cityliner lah. Cityliner. Pada bas Cityliner sekarang ni. Bukan Transnational, Cityliner. 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 Bas Cityliner. Digunakan untuk kenderaan Kelang Banting. Tapi sekarang saya jarang nampak bas. Memang tak masuk ke dah bas? Bas memang tak masuk dalam. Dia banyak main di laluan utama. Tahun. Sekarang pun bas pun dah free. Bas Selangor. Bas Selangor dah free dah. Okey, Fidiana, abang sihat dah? Alhamdulillah sihat dah. Banyak yang tanya juga, Yelah. abang sihat ke dah? Cik Mona kata tu bas stand Kelang Selatan, kat Convent, kat Great Wall Kelang Utara. Dia tahulah dia lain-lain tahu. dia. Okey, salam teman kepada Tarmizi Syaharum. Sahabat awak ke Ram? Tarmizi Sarum tak perasan muka dia kat situ. Apa pun terima kasih. Sahabat MSKD FM lah tu. Kalau dulu kalau kita tengokkan bas-bas yang ada di Kelang ni, dulu di antaranya ada KSOC. KSOC itu pergi Kuala Selangor rasanya. Itu Kuala Selangor. Dia ada cap singa rasanya dia punya Ya, bas betul. tu. Saya ingat lagi tu. Kalau nak pergi Kuala Selangor, jumpa mas saya dulu. KSOC. Lepas tu dia pindah sikit. Dia punya stesen yang khas untuk Kuala Selangor tu dekat depan sikit tu. Ya, betul. Dekat 7-Eleven yang ada dekat dengan bawah jabatan tu. Yang tak mungkin Lama cerita bas ni memang lama. Lama. Kita naik bas pun 20 tahun dulu. Sekarang naik bas pergi rombongan je. Ni pun Cik Mona masih ingat lagi Kak Pa, Kak Zai, Kak Tun. Kak Zai Amy pun hospital sekarang pun ada kat kampung Delik Kiri. Jadi kalau jual pulut panggang besar. Dulu pun konduktor. Konduktor bas. Dan seronoknya sebab jadi kawan konduktor bas dengan pemandu ni. Bayangkanlah orang berasap-asap naik bas dekat Great Wall masa tu. Saya dengan saya dengan orang rumah saya diberi dulu masuk. Sebelum masuk kat bawah lorong bas tu, driver bas tu dah bukakan dulu pintu. Naik. Wan, naik. Punyalah VIP-nya dulu. Lagi satu yang bestnya kalau kita kenal dengan driver bas ni, kita tekan loceng, tak ada lajaknya. Memang berhenti kat jambatan rumah kita. Betul. Kalau saya dulu, kita tekan loceng, kita dah setting dah. Lagi berapa 100 meter macam tu kat rumah kita dah tekan loceng. Dia punya lajak tu ngam-ngam je depan rumah kita. Kalau kita tekan kat rumah kita, 100 meter ke depan lajak. Dia bukan boleh berhenti macam motor. Okey. Mungkin ada juga pengalaman daripada kawan-kawan kita kan, naik bas tertidur, tahu-tahu patah balik sampai Kelang. Ada orang yang bila kat tempat pusing bas kat ujung kan balik kanan ni, ada seorang passenger tertidur lah tu. Kalau dia tak duduk situ, dia tidur tu. Tapi yang paling ngeri lah di ujung Kampung Dik Baru, bas manjang masuk parit. Pasal tempat U-turn tu kecil. Basnya panjang. Tapi masa tu saya pun seram juga tau. Kenapa? Kampung Dik Baru dulu banyak pokok pisang. Zaman saya masuk tu kecoh pasal serigala jadian. Betul. Yang itu saya ingat lagi, saya masa tu dah darjah 5 atau darjah 6. Kita orang memang pergi cari sendiri tempat yang pokok pisang tu memang real lah. Saya tak tahulah kalau zaman tu ada prank, ada orang buat ke, ada orang saja-saja nak menakutkan orang kampung. Saya tak tahu. Dia orang kata kalau dicakar pokok tu macam terbakar bang. Memang kita pergi tengok memang ada. Lepas tu kita nampak tapak kaki besar laptop ni tapak kaki. Habis itulah saya tanya Ujang apa kisah selanjutnya, macam mana kesudahan cerita tu. Saya ingat saya lah masa tu bila ada kekecohan tentang serigala jadian tu, dia sebenarnya orang salah menuntut ilmu katanya. Oh. Lepas tu imam-imam kita dengan ketua kampung kita yang mana
bertanggungjawab menjaga kampung kita ni, dia usahakanlah untuk sama ada menghilangkan ke ataupun memindahkan ke. Tapi alhamdulillah settle benda tu. Tapi saya ingat lagi masa tu memang kecoh. Sampaikan saing-saing bapa-bapa kita yang mana kerja di Northport, masa tu zaman Lembaga Pelabuhan Kelang, nak pergi kerja pun kena konvoi. Kalau shift malam yang macam time-time macam ni baru bergerak nak pergi ni, masuk pukul 12, sampai otak-otak ni pun saya dengar masa tu dia cerita pergi beramai-ramai lah. Dia tak boleh pergi seorang. Pergi 4-5 motor macam tu, macam konvoi pergi kerja. Mungkin masa tu Sungai Serai dah ada jalan ke? Rasa belum. Ada jalan, tapi jalan betul-betul jalan kampung je lah untuk kita tembus. Tapi saya ingat dulu masa jalan Jepun ada rel kereta api bawah. Betul. Masa tu belum ada jejantas. Belum. Ada rel, ada gate. Betul. Saya ingat lagi juga masa kerja malam, kerja Formosa. First day kerja lah. Kerja malam. Hantar rumah balik. Awak tahu tak, daripada dulu apartmen, sekarang ni apartmen kan, daripada apartmen tu sampai ke rel kereta api saya hantar dia. Kondo tu. Kat kondo tu. Saya hantar dia sampai ke rel kereta api, bapak dia ambil. Maknanya kat sempadan kereta api tu lah, rel tu. Awak tahu tak, lepas tu saya lari balik, saya naikkan bas last daripada Pelabuhan Kelang ke Kelang. Punya pengorbanan saya macam mana. Masa tu dah kahwin? Belum kahwin. Bercinta lagi. Dahsyat lah. Macam ini punya power memang lah patut kahwin. Alhamdulillah kan. Betul-betul ada bas last. Nasib baik geng juga. Tak, bukan. Masa tu bukan. Itu KL Kelang. Kelang KL. Bas warna merah. Bas warna merah yang stesen dekat pelabuhan lah. Allah Akbar. Tapi awak dah tahulah jadual bas ni last bila. Dah tahu dah. Okey, Encik Mona, kalau mood driver tak bagus, lajak juga, silap-silap tak ambil. Memang itu memang betul lah, memang betul kan. Dia tahan bagian nak agak kawan tu kan. Betul. Dia takkan berhenti. Mam katanya. Mam lah katanya. Okay, Abang Bahok Jalil pun menyertai kita. Abang Bahok ni dia mesti ada cerita pasal bas Mara ni. Dia ada delik kiri pun dulu ada bas special ni Kampung Delik ni. Satu kampung satu bas. Kampung kiri, Kampung baru, Kampung kanan kan? Ya, betul. Kalau salah naik bas memang rasa macam sedih. Rumah saya Delik kanan. Kadang-kadang kita nak dah jemu tunggu. Bas Delik kiri naik je lah. Berhenti kat Sepertiga. Jalan kaki lah. Tapi untungnya yang daripada Kampung Delik kanan Delik baru naik dulu. Masa pagi tu kan. Betul. Sampai dekat Teluk Pulai dah ramai. Itu yang termasuk dalam 10 berdiri tu lah. Dia kan 30 duduk. Berapa 30 duduk 10 berdiri. Apa kapasiti dia? Tak apa, sekarang masa dulu tak 30 duduk 30 berdiri. Betul. Selagi penuh. Masa apa? Keuntungan di situ. Betul. Keuntungan pada ini terus terang saya nak cerita. Cik Mona ni selaku kita punya orang lama dalam Kelang Banting ni kan. Dulu masa uncang tabung tu, kalau kita tak dapat kalau kita tak bagi tiket, maknanya kita masuk dalam itu kita punya ni lah, duit tepi. Satu malam kalau daripada siang sampai ke habis kerja tu 200 juga dapat. Itu baik. Aku kongsi-kongsi dengan kawan-kawan. Dan untuk pengetahuan awak, saya pernah duduk sebilik dengan pemandu dan juga konduktor bas untuk merancang strategi awak. Tidak. Bila dah terlalu kawan. Yalah, betul lah. Masa tu jadi geng lah. Lepak sama-sama. Ya, pengalaman. Driver Cik Mona jalan Kampung Delik dulu nama Abang Amir dan Mamat. Dan paling tak boleh lupa ada trip bawa keluarga Cina mati dari Sungai Sembilan ke Jinjang. Ya, dulu memang. Dulu Kelang Banting boleh disewa. Boleh sewa bas tu untuk kegunaan peribadi lah. Itu pengalaman juga tu. Jadi bawa keluarga Cina mati dulu. Dia tender bas tu untuk pergi melawat. Kepada Nur Hasni Hasan, Wamina, hai apa khabar? Halil KMSC daripada KDP. Original dah. Malam ni Halil original. Halil KMSC kita panggil Halil lah. Kita tak boleh panggil Halil KDP. Tak boleh.
Datanglah sini Lel. Lel, datang sini Lel. Kita lepak Lel. Lepak Lel, kita cerita pasal bas. Dulu rumah dia paling untung. Sebab rumah dia di Lorong Saridin, di betul-betul Sepan 3. Mana-mana bas dia boleh. oh gitu ke? Pasal dia bas mesti lalu Sepan 3. Oh. Delik kiri pun dia boleh naik, delik kanan pun dia boleh naik, delik baru pun dia boleh naik. Betul tak? Kenapa aku dulu tak jumpa dia? Okey, Cik Mona, dulu 44 duduk, 10 berdiri, itu kira duit kopi tapi tak banyak lawan. Nampak tu. Betul lah. Bila dah pencen ni, bolehlah cerita. Kisah pengalaman. Yelah. Okey, kalau boleh Cik Mona ya, bagi nombor telefon kita nak dengar lah. kita nak call lah, kita nak cerita. Lah. Boleh tak Cik Mona? Sebab saya sukalah mengimbau kenangan saya dulu-dulu naik bas. Best tau. Agak-agaknya lah, katalah tiba-tiba adalah perkhidmatan bas macam bas Kelang Banting. Masuk lagi ke. Awak nak try naik lagi tak? Saya nak naik. Kan? Saya nak naik. Memory lane. Memori sejarah bagaimana antara kisah cinta saya sekarang daripada dulu lah. yelah, sekarang awak nak ajak mem pergi. Saya kalau boleh saya nak buat satu majlis dalam bas. Kembali zaman kemenangan kita bersama. Betul. Saya rasa lah kalau nak boleh. Santi Sopian, salam Abang Zul. Selamat malam. Selamat malam juga. Dulu naik bas tak? Kalau naik bas cerita-cerita kat sini. Santi pernah naik bas ke? Kau nak cerita tapi kat rasa sini? rata-rata semua orang dulu-dulu yang dah dewasa dari remaja tahun 80-an 90 mesti pernah naik bas lah. Mana boleh, itu kenderaan utama. Yelah. Kalau kita nak ke mana-mana. Zaman tu kita punya ekonomi belum semantap sekarang lah. Setiap keluarga mesti ada, kita perlukan perkhidmatan bas ni, sama ada untuk pergi kerja ke, untuk pergi jalan-jalan ke kan. Mungkin warga-warga Kampung Lelik dulu yang pernah menaiki bas, kalau nak share pengalaman anda, betul. Nak cerita, nak kongsikan apa yang kisah manis, kisah pahit. Kenangan lucu. Ya, betul. Naik bas mesti ada lah. Mesti ada kan. So lah kita kongsi-kongsi malam ni lah, sambil-sambil kita dengar lagu. Dengan Kak Jamalia Mary ni mesti pernah naik bas. Dia baru menyertai kita, Puan Jamalia Mary ni. Ya. Dia lagi kata orang tu junior. Siapa? Kalau dengar awak semua junior. Okey, nampaknya kita ada tetamu istimewa, selebriti kita. Siapa tu? Oh, Cik Fia. Saya nak tanya. Okay, Tanya. Sila. Nak tanya apa? Ke mana rambut panjang DJ? Apa sebab awak dapat, saya tak dapat? Rambut panjang tu saya salon, hantar salon. Dia tengah ni lah Cik Fia, dia tengah hantar buat curl. Buat curl. Dia tengah hantar buat kerinting rambut tu. Apalah. Zack Kelang Zack, dia kata waras ya, waras. Abang Zack, macam mana dulu naik bas, apa pengalaman? Boleh share kat sini. Pernah juga pergi Batam Juntai, hantar orang India kenduri kahwin. Tak dapat lah Wan, ada tetamu ni pun curi tulis. Patutlah tak dapat. Ada tetamu datang rumah dia. Ya, Tuhan Fia Iskandar katanya dah kembali ke pangkal. No lah. Kadang-kadang kita kena berikan image yang sebenar. Kita segmen-segmen je lah. Segmen-segmen yang sebenar kan. Tapi kalau ni banyak orang yang suka berambut panjang ke, ataupun yang macam ini ada bawan. Saya rasanya itulah, kadang-kadang bila saya tak ada orang tak pakai rambut, orang tanya pula. Betul. Kadang-kadang bila dekat luar tu tanya, bang, kenapa dalam konti abang rambut panjang, kat luar abang macam ni kata. Mana rambut kata. Abang pakailah rambut katanya. Takut terbang naik motor kalau kat luar. Itulah pasal. Cik Pia dulu pernah naik bas ke tak? Cik Pia, kalau boleh kongsikan pengalaman kalau pernah naik bas. Cik Pia ni orang Negeri Sembilan ya? Mana? Orang Johor katanya. Orang Johor. Orang Johor dulu ada bas ke tu? Di kat setiap tempat ada bas bang. Ada bas lah. Cuma tak tahulah bentuk bas tu macam mana. Kat Johor tu rasanya besar basnya. Awak cakap Johor pun salah. Oh, Johor. Orang Johor tak cakap macam tu. Orang Sembilan.
Seronoknya tak apa. bersembang. Sakti Sofian kata memang seronok lah. Pasal cerita pasal lama-lama kan. Kita teringat dulu-dulu masa kita naik bas. Apa-apa kejadian-kejadian lucu. Shot. Apa lagi? Daripada pihak Iskandar. Pernah naik bas dan bawa bas bang. Uish, Lagi dahsyat dia ni. pernah bawa bas Agaknya driver tu masa tu mengantuk kot. Tapi memang betul. Saya pernah di offer Bawa bas. daripada ujung sampai Sempang 4. Yelah dah geng mesti tanya kau nak try bawa dia kata. Seronok baik. Masa tu ramai orang ke tak ada? Kau Dah bayangkan dulu dia punya gear tu batang dia sengit. masuk? Betul lah dia punya. dia punya dia tu masuk tu kalau kita tengok tu. Begitu. Aduh. Bukan auto kan bang? Bukan auto. Kaki nak masuk gear. Keras tu kena berdiri. Ya betul. Kita tengok memang hebat-hebat lah pemandu bas dulu. Dia punya jentera dia punya enjin dia pun bukan canggih ke benar. Dia lanyak hari-hari kan. Yalah. Okey, payah Fiai Iskandar kata tak apalah bang, cukup je lah sajak seorang. Tapi abang lagi gangster macam ni. Tapi sesekali perlulah juga. Perlulah. Kadang-kadang kita nak ni. Tu nasib baik banyak pula lagi rambut yang hijau. Betul. Ada yang hijau, ada yang kuning. Ada yang pang. Pang lagi. Okey, kita bacakan komen daripada Zack lah. Abang Zack kata kenangan manis naik bas, terkentut kuat. Ya Allah. Aduh, malu Lepas tu buat tak reti je lah sebab terus tekan loceng dan turun. Jangan tekan loceng, nanti orang tahu. Masa tu bau tengah keluar. Betul. Siapa keluar dulu, orang tu lah salah. Itulah silap dia tu kat situ. Tapi kalau dah bunyi kuat, dah mengebum dia kat situ, takkan orang tak pandang. Yelah. Apa nak buat bang, terlepas. Lagi satu ada juga bila berasak-asak ni. Ni bukan nak cerita kotor, tak ada. Tapi reality dia macam tu. Jenis kaki-kaki yang sex maniac. Yang meraba, yang nyondor-nyondor. Betul. Memang kita pernah dengar dulu. Aku tengok je perangai Mamat tu. Aku rasa nak je balon kan. Ambil kesempatan. It's YouTube Music. Download the app today and get a trial of Music Premium on us. Restrictions apply. Itu pengalaman Zack katanya terketuk kuat. Tapi dia terkena kuat, dia kata kenangan manis. Kenangan manis? Pada dia itu kenangan manis. Manis yelah, bila dia terkenang balik zaman sekarang ni, dia senyum sendiri. Kenangan manis lah. Tapi mungkin ada juga, bayangkan dia tengah nak naik bas ni kan, nak tunggu yang dalam tu masuk ke belakang kan. Selalu kata kau datang masuk belakang lagi kan. Yang naik kat tangga tu Saya pernah dulu bila kita dah dalam bas, kita dah duduk dah apa semua. Orang makin ramai kan. Driver konduktor bas tu saya ingat ada orang Kelantan. Kalau abang ingat lah, ada tak konduktor bas orang Kelantan? Ada di Kampung Delik. Ada. Dia marau. Dia kata, panah-panah ni ketuk pula. Ada. Tak ada lah bunyi tapi ada bau kuat. Masing-masing masa tu menyumpah lah. Kadang-kadang bas di tingkap tu dia boleh tolak turun ke bawah kan. Kadang-kadang ada yang dia short. Tak boleh dah tingkap tu. Ya, betul. Kita dapat yang tu redor je lah. Tak boleh buka tingkap. Nak pula masa hujan. Masa hujan lagi kalau kau nak naik tak boleh. Dah naik jatuh. Dalam awak lah perkorban pegang je kan. Jadi awak memang wirabas lah. Wirabas masa tu. Kita berimat untuk betul. orang. Wang Minang kata pengalaman naik bas, penumpang memang penuh. Kira masa tu transit di hentian Great Wall. Time nak bayar, waktu tu zaman tiket, saya pura-pura tidur. Konduktor tak ambil duit, jimat 40 sen. Dahsyat. Bagus taktik ni. Tak nak bayar tidur Nasib baik tak ditindik dengan buat lubang tu. Kalau saya konduktornya, saya tindik Wang Minang ni dengan buat tidur pula dia. Tapi baguslah taktik ni. Tapi sekarang nak try pun mana boleh. Tak boleh dah kan. Sekarang masuk je dah bayar. Dah jumpa pemandu dulu. Dia bayar dekat pemandu tu. Okey, Zainul Fikri, salam berteman dan Assalamualaikum. Ini rumah dia kat Kampung Lek kanan ujung tau. Dia mesti naik bas. Siapa? Zainul Fikri ni. Memang lah. Okey.
Zainal, ada kisah pengalaman yang boleh dikongsi kepada semua view-view kita? Mana tahu bas memang ada hobi kalau bas lalu baling-baling dengan batu ke. Dulu pun ada juga kes-kes tu. Okey, ada nak komen, baca komen Hamzi tempat awak? Tempat saya dah tak ada, saya dah baca tadi. Last tadi yang terkentut tadi tu. Oh, yang tu lah. Ada Wal Minang, dengan Wal Minang je ni. Kita akan melihat hasilnya yang mendengar ataupun view kita punya segmen malam ini. Kalau nak kongsikan cerita pengalaman tentang kenderaan awam. Kita sedang bercerita tentang kenderaan awam ni. Khasnya bas lah. Sebab di Kampung Relik ni yang popular bas. Ada juga teksi. Sebab kawasan kita memang tempat tu begitu, tak adalah pengangkutan air pula. Memang tak ada kan. Feri-feri ke tak ada. Tapi memang kita bas dan teksi je. Itulah. Pernah naik bas dan bawa bas bang? Oh, itu tadi. Mana Fia perginya? Muhammad Ridwan Soad join kita. Untuk menilai sesuatu yang indah, namun ku ada pepatah. Boleh kita nak minta view kita menghubungi kita untuk kita sembang. Kalau tak nak kau kita call diorang. Boleh. Boleh? Tak pernah lagi konti sendiri call pendengar. Sampai bila pun Kecuali peraduan kalau menang baru konti call. Ya. Kalau tak ada, Tak kalau ada masalah nak call, kita call. Kita call, tak ada masalah. lalui tinta Sekarang ni tol bebas free. Bebas free. Tol bebas free Tol bebas cukai. Ya? Mana Panggilan saya tahu? tol bebas. Tol bebas. Panggilan tol bebas cukai. Ya Tol ke? bebas free. Tol bebas free, kan? Tak tahu. Tol Bukit Raja agaknya dah bebas free. Tol Sungai Rasa. Okey, kita teruskan lagi bersama di Radio MSKD FM, Radio Komuniti anda. kata putus, sayang ketabahanmu menawanku. Ku terima satu nota ringkas tulisannya. Dia sedia undur diri dan memaafkanku. Katanya anggap ini satu mimpi yang datang sekadar untuk menguji. Okey bang, saya nak tanya awak lah. Zaman dulu awak pernah dengar tak ada perkhidmatan bas ni tak masuk ke dalam Kampung Relik? Mogok ke macam mana? Ada insiden-insiden pada hari-hari tertentu dulu Ada kan kan, sejarahnya? Sejarahnya sebab bas rosak. Kemudian driver tak datang. Jadi masalah timbul bila kita nak pergi kerja, budak-budak sekolah. Betul-betul. Kalau Sampai- katalah bas tu tak masuk, kira serius masalah tu kan? Memang serius. Jadi kalau penduduk mengadu kepada pihak-pihak berwajib, Ya, memang serius lah. memang penduduk akan mengadu kepada bahagian pejabat. Pagi-pagi dah telefon dah. Kenapa bas tak masuk? Ha. Pasal seawal trip paling awal pukul 6.30 sini bang 6.30. Ha. Pukul 6 dah masuk dah. Pukul 5 lebih dah masuk dah. Untuk trip pertama iaitu pukul 6 suku. Macam tu. Masa budak sekolah kan. Orang Minang kata pengalaman pahit naik bas, time tu dah maghrib dan saya penumpang terakhir. Dari depan lorong berlari ke rumah, punya jauh, tersembam pula. Sebab apa? Takut sangat ketika itu tengah kecoh hal lembaga hitam dan segala jalan Kampung Relik. Time tu umur 10 tahun. Aduh. Kadang-kadang kita kejar bas. Kadang-kadang dah balik kita tunggu bas dah terlewat, kita sampai rumah lewat, sampai kat depan rumah kita dah gelap. Lari lagi sampai terjatuh. Saya pernah kejar bas. Kita dah tahan. Agak bad mood agak driver bas tu. Berhenti 200 meter kat depan kita. Kena lari. Lari dekat-dekat dia pun Ya. jalan. Dah ajarkan kita. Pernah. Pernah
Dia tengok budak-budak. Mungkin lah dia rasa macam budak ni ya ke tahan bas ni betul ke tak betul. Budak-budak ni nanti tahan berhenti tak naik pula. Masih segar diingatan kenangan kita bersama, cinta yang telah berlalu. Okey, kita buat panggilan satu ya. Di sejarah, biarlah ku jalani arah, biarlah kan ku telan duka. Semoga kau mengerti, tak pernah ku restui pemergian dirimu. Sungguh menyayat. Okey, tak dapat nak nolong ya. Okey. Biar kata pujangga selasih Siti Salwa Mak Ehsan pun join kita. Siti Salwa ni dekat-dekat rumah mak saya. Bas selalu berhenti depan rumah dia. Betul. Dia lagi depan jalan je. Macam saya, macam dia dulu. Kadang-kadang kalau terlepas bas delik baru, terpaksa ke hadapan, kembali kanan. Tapi kalau rumah abang ni dua-dua bas dapat Nah, dulu dapat. Tapi nak mengejar lah. Yang ni terlepas, kadang-kadang sana pun terlepas. Yalah. Sebab dia dua-dua masuk, dua-dua keluar. Ada lagu bas tak? Lagu bas. Saya Melani Kembara dia lagu tajuknya Bas Nombor 9. Kembara Bas nombor 13. Dia suruh ambil yang live lah Boleh? Dia macam dengarkan lagu daripada Lagu tentang Kembara. bas. Bas nombor 13. Hai Minion. Awak Iklan pun cover. Iklan pun cover. Sampai tak nak skip lah iklan. Geram. Okey, kita dengarkan lagu Kembara. Tajuk dia? Bas nombor 13. Serai ingin bertemu teman-teman lama, si ku ingat nama-nama jalannya. Pas nombor 13 bawa aku ke sana. Tibaku di satu perhentian, bujur hari tak hujan, terus menyeberangi jalan, nyaris-nyaris disambar kendaraan. Bas nombor 13, bas nombor 13, bas nombor 13. Dulu biasanya kalau bas 13 ni bas mini. Bas mini. Mungkin lah. Nombor dia bas tu banyak. Itu pun sesak juga. Kalau tengok pada tempat penduduk tu lah 25 ke? Tempat ramai. Tapi betul lah bas ada warna pink tu. Ya, dulu warna pink. Okey, Siti Salwa, kalau nak cerita tentang pengalaman anda duduk di Kampung Delik dulu waktu zaman-zaman persekolahan, pengalaman naik bas, ada tak? Saya kalau nak berhenti dekat jabatan rumah saya tu, saya dekat rumah dia, saya tekan loceng. Ngam. Mana tengok dia
Tak. Memang depan rumah dia tu memang point untuk tekan loceng untuk berhenti depan. bekerja. Lu tanyakan di mana Pak Dola Beca. Tapi ada tak bas awam ni dulu dijadikan tempat bermulanya pandang pertama? Awak tanya saya, awak yang jumpa wife dalam bas? Tak ada. Itu sebagai pengangkutan untuk balik. Bukan pertemuan saya dalam bas, tak ada. Saya pernah dengar juga dulu kawan-kawan ada pengalaman jumpa awak dalam bas. Kadang-kadang ada yang masih dalam bas tu je lah kesempatan dia orang dating. Faham tak? Macam duit balik tu dapat dah duduk sama-sama. Macam tu lah. Saya tak pernah lah. Kawan-kawan lah. Kawan-kawan lah. Saya dulu naik rakit. Ya, hodoh. Mana kawan-kawan kita hilang ni? Fafau dah sampai Sarawak. Yang lain banyak urusan lah. Ada yang bekerja lagi. Tak apalah. Bas nombor 13. Okey, setakat ni kita ada 5 motor yang kita ada nampak tak? Kita ada Siti Sarawak, Mak Hasan, kita ada Pakcik Iskandar, kita ada Ramlah Rapin, lepas tu ada seorang lagi nama ni Ramzi Zakaria ni siapa lah ni? Dulu konduktor bas tu. Dia tu. Oh, itu konduktor bas tu. Bas pelancongan. Itu tebuk telinga. Tapi Pakcik Iskandar ada dengan kita hari ni Ada. Dia di Skincan. KSOC lah tu bas dia. Bukan. KSOC sampai Kuala Selangor je. Uish, kalau Skincan dia Teluk Intan apa? Pakcik Iskandar boleh bagi tahu tak? Kuala Selangor apa namanya? Ada syarikat dia. Yelah KSOC lah Kuala Selangor. Bukan, itu hanya untuk kenderaan di sampai Pekan Kuala Selangor. Pekan Meru. Muhammad Syafi'i bin Syamsuddin, selamat datang. Pernah naik bas? Cuba cerita sikit kat sini. Siapa tu? Muhammad Syafi'i bin Syamsuddin. Siapa tu? Abah? Bukan. Kita tak nampak gambar dia. Gambar tak nampak? Dia rakan MSKD FM. Oh, ya. Okey, selepas selain pada bas di Kampung Delik ni, kita dulu ada apa nama sebelum komuter ni ada satu lagi, Rail bus. Rail bus saya pernah naik dulu. Masa dulu dari Teluk Pulai je ada. Teluk Pulai. Teluk Gadong tak ada kan? lagi Teluk Pulai. KRU tak terpasti saya. Rail bus nama dia. Saya ingat namanya Rail bus. Arwah pakcik saya bawa saya jalan nak test rail bus ni. Pengalaman paling pahit saya naik rail bus. Kenapa? Kenai ludah. Macam mana boleh kenai ludah? Dia kereta api tu laju. Orang depan tu ludah. Sampai ke belakang. Buka tingkap masa tu? Masa tu buka tingkap. Mana ada aircon? Dulu tak ada aircon dulu. Saya pernah naik rail bus tapi saya dah lupa dia punya. Pengalaman pahit saya tu. Janganlah satu kena handphone. Masa telefon bukan naik ludah. Tapi saya rasa kenangan yang paling pahit lah awak naik rail bus. Awak tak boleh buat job. Tak ada konduktor. Tak ada. Dia pakai tiket yang beli kat luar kan? Ada konduktor ke? Mana ada konduktor? Ada. Kita beli tiket. Di dalam bas tu? Di dalam rail bus tu? Dalam rail bus. Dalam gerabak tu lah? Dalam gerabak. Saya dah tak ingat. Tapi bukan link kawan-kawan awak. Jadi awak tak boleh buat job lah. Tak boleh. Itu yang paling pahit tu. Memang pahit lah. Kena ludah lah tu. Ui. Okey, waktu sekarang 10.51 minit malam. Sekejap je bang Sekejap. Kita mula tadi pun 9.45 kan. Lama kita tak bersiaran. Okey. Bila agaknya ada produk yang akan masuk ni, Ram? InsyaAllah minggu depan. Saya hujung bulan ni saya agak sibuk sebab nak uruskan perkahwinan anak buah saya. Saudara Nizlan. Dan kita Perlis pergi Perlis. Jauh. Tapi tak naik bas lah. Naik kereta. Kalau boleh ramai-ramai mungkin kita sewa bas. Tapi sebab kekangan PKP ni
Kita naik kereta lah, tak ramai pun yang pergi hantar. Bila tu agak-agak nak pergi? Dia yang insyaAllah menikah pada 25 hari bulan. 25 Jadi 24 bulan. tu saya pergi sampai. Jadi untuk produk ni sebab tu saya slow sikit untuk bulan daripada minggu ni ke sampai hujung bulan ni sebab kita ada urusan kan. Tapi dah ada dah yang saya dah jumpa 2-3 orang yang nak menyertai kita ni. Kita jangkakan bulan 8 besok memang Dah ada lah, padat lah. Ada lah. Kita punya rancangan Schedule padat lah dulu. Okey, bagus. Okey, teruskan bersama. Sekiranya ada produk yang daripada anda nak dibawa masuk, teruslah masukkan ke dalam kita punya page Kepada sesiapa yang mendengar sekarang ataupun masa replay nanti, kalau nak menyertai kita di dalam MSKD FM dalam segmen produk, kita akan join lah untuk war-warkan produk anda. Produk dan perkhidmatan. Produk tak semestinya makanan, produk mungkin ada craft tangan ke apa saja. Boleh je, Dan apa-apa juga saja perkhidmatan. Okey, kita nak dengar satu lagu. Kalau Express Hayat ni dia kereta api ya. Dia kereta api. Dia bukan bas. Kereta api awak pernah naik dulu? Kereta api pernah ke Ipoh. Ya. Saya paling jauh saya pernah naik kereta api dulu ke Arau. Wah, 12 jam kereta api. ya. Tapi masalahnya kereta api masa dulu tandas dia tu ada lubang dia. Saya tak pasti. Dia tak ada dia tak ada tank rasanya. tak ada direct. Direct. Bila saya minta maaf guys, ini cerita sebenar ya, bukan cerita bohong. Bila nak ke tandas tu, nak sakit perut. Kereta api tu berhenti. Awak nak lepas ke tak lepas? Awak nak lepas ke tak lepas? Ini berhenti ni. Kan? Anda tak boleh tampres juga. Yo. Kalau lah ada orang atas landasan masalahnya. takkanlah. Mestilah dia ada tank dia. Tak ada, dulu tak ada. Tapi saya memang tak pernah tahu. Dia lubang ni memang direct ke sana lah. Masa siapa yang pernah tahu? Boleh bagi tahu kita. Masa dulu pula, masa kereta api tu dulu saya naik tu, ramai askar. Tiap-tiap stesen ada askar. Naik. Dikawal. Ya. Sepanjang jalan Ipoh ke Kuala Lumpur tu lah. Lepas tu setiap stesen ada jual kopi panas. Betul. Kan? Pengalaman saya dulu, kita punya lah tak pernah naik kereta api jarak jauh ni kan. Kita selalu naik yang tu rail bus tu. Saya ingat kan dia berhenti satu stesen tu sekejap. Punyalah kita berlari turun beli nasi lemak, beli air, naik lari balik takut tertinggal. Rupanya setengah jam lah dia berhenti tu. Dah habis nasi lemak saya pun dia tak habis lagi. Itu pengalaman pula kalau naik kereta api kan. Sekarang kita nak kisahkan pengangkutan awam di Kampung Delik. Siapa yang pernah rasa naik pengangkutan awam bas ni, bagaimana susahnya, senangnya. Betul. Boleh ada tempat-tempat yang tempat tinggal anda semua yang ada yang bas tak cover ke. Kadang-kadang bas tak sampai tempat dia. Di Kampung Delik ni kalau dia hujung sangat ke apa ke, di Delik Baru yang sebelah sana ke Jalan Jepun ke, dia ada tempat dia berhenti, dia kena jalan kaki dalam lah. Ada 400-500 meter juga. Kadang-kadang masuk sekali 2 bas. Kan? Yang satu tu dah keluar, yang satu lagi tu sejam selepas itu. Okey, ada yang minta lagu? Tak ada ya? Tak ada lagi. Okey. Semua terhenti di sini nampaknya. Kehidupan di ibu kota, kalau selalu lambat takkan kemana-mana. Diri kanan jalan jentera meresahkan, membawa daku ke alam impian di dalam kereta.
Okey bang, awak pernah tak naik bas? Masih. Lepas tu bas tu accident? Tak pernah. Tak pernah Tak pernah. Tak adalah dalam kemalangan ke apa ke, terberhenti sebab ada kemalangan ke apa. Oh, tak ada. Ataupun awak pernah Rosak dengar tak? Bas rosak pernah. Awak pernah dengar tak bas-bas yang masuk ke tempat kita ni terlibat dengan kemalangan? Nak datang sini ke, nak masuk ke kapal delik ni ada accident ke dengan orang kampung ke, tak pernah? Tak ada. Tak ada. ada lah. Saya tak pernah dengar. Mungkin sebab tu saya belum lagi disahkan bersama kan? Jadi saya kat luar sana tak tahu dah. Mungkin ada juga. Mungkin lah. Orang- Tapi kalau rosak tu biasa kita dengar rosak. Jadi bas yang masuk parit pun ada kan, kamu delik. Masuk parit. Ingat tak dulu jalan tengah, kamu delik dalam. Tak pasti saya tak ingat. Tak ada. Saya tak ingat. Bas tu memang masuk parit. Satu body masuk parit. Satu body. Ush. Tak ada penumpang. Tak ada. Sebab tak ada lah. Kalau yang reverse terbenam selalu. Kat belakang tu kan. Sebab yang belakang ni selalu jadi mangsanya. Ya, betul. Kesian driver tu. Wah, nampak gambar kita tu keras kat situ tadi. Mana? Okey, salam teman dan Assalamualaikum kepada semua view-view kita yang sudi bersama kita pada malam ni dengan segmen malam ni tentang pengangkutan awam di Taman Bilik yang pernah anda lalui pahit manis ya. Di hatimu, hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu. Kita dengar lagu lama lah. Ada tak lagu lama yang awak minat? Lagu lama. Lagu klasik lama. Nak dengar lagu satu lagu lama. Ada. Apa dia? Hei sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja. Okey, kita dengarkan lagu permintaan daripada Saya sendiri. saya sendirilah. Saya nak tanya abang, dulu bas marah ada radio bang? Tak ada kan? Dulu tak ada lah. Tak ada. Radio tu sebenarnya kena sendiri dia buat lah, tapi bahagian dia je lah. Yalah. Okey, kita dengarkan lagu daripada A. Ramli, Lambang Ikatan Dua Remaja. Siku gemilang seindah bunga di muka halaman, tambah mewangi harapan hati demi budimu lilin suci. Engkaulah perawan sanjungan, ujulan bagaikan permata nilam, janji terjalin rela bersama, biar dilanda hidup duka. Sabar cintaku menunggu hari, ku kirim sirih junjungan, lambang ikatan dua remaja, dari restu ayah bunda. Engkaulah perawan sanjungan, ujulan bagaikan permata nilam, janji terjalin rela bersama, biar dilanda hidup duka. Sabar cintaku menunggu hari, ku kirim sirih junjungan,
Lambang ikatan dua remaja dari restu ayah bunda. Cik Firdiana is watching. Terima kasih Cik Firdiana. Naik perahu sedang berdayung hujan gerimis. Anak nelayan naik perahu sedang berdayung hujan gerimis. Hancur hati orang tak tahu, mulut tertawa, hati menangis. Baiklah, kita cuba menghubungi salah seorang Penumpang yang bas tegar. Bas tegar, paling tegar Yalah, ni, pasal zaman dulu bang, kadang-kadang perkhidmatan bas ni memang itulah tunggangan hari-hari pergi kerja kan. Batik dari seberang dipakai anak tanah Melayu. Saja je tak nak angkat. Dari seberang Mungkin dia ingat syarikat Kelang Banting yang call tu. ada tunggakan tiket bas. Okey, salam teman kepada Siti Murni Yati Lis, iaitu kita punya Producer dan juga admin grup WhatsApp The Late Generation ya. Kita nak sembang dengan rakan-rakan kita yang mana ada pengalaman mengenai dengan bas kenderaan banting yang berada di Kampung Delik waktu zaman kegemilangan bas tu. Lebih kurang tahun 80-an dah ada 80-an ada. Saya sekolah rendah, saya daripada tahun 86 tu bas tu memang dah keluar masuk ligat dah. Tapi saya pun tak tahu sejak bila mulanya masuk bas tu. Perkhidmatan bas tu masuk Kampung Delik. Tahun bila yang awal? Itulah kita nak tanya salah seorang kita punya warga Kampung Delik. Warga Kampung Delik yang melanggan bas setiap hari tu. Amboi, melanggan ya. Iyalah, perkhidmatan bas kita melanggan bas tu. Catat kita terus hari-hari kita catat dia. Ya. bunga dalam jambangan, layu ditimpa sematahari. Guys, tolong guys, bantu. Bagi nyawa. Bagi nyawa. Alamak, dia mailbox pula. Dalam jambangan, layu ditimpa sematahari. Beribu sumpah adik ucapkan, mengapa kini adik ingkari. Tapi bas tak pernah cuti bang Perkhidmatan bas tak pernah cuti. Tak pernah cuti Yang drivernya saja. Perkhidmatan bas tak pernah cuti, raya ke apa ke takkan cuti. Tak pernah. Kadang-kadang raya pun orang kerja. Misalnya Raya orang nak pergi beraya nak naik bas. dia pakai baju Melayu. Mesti Dia best kan? raikan. Sebabnya bila sampai dekat pejabat tu dia ada jamuan, dia turun dia makan. Yelah, dia makan, lepas tu sambung kerja balik. Tapi konduktor bas pun pakai baju Melayu ke sambil? Sama, kadang-kadang bestnya. dia rayakan. Best eh? Sama seronok lah. Saya tak pernah melalui pengalaman beraya naik bas misalnya. Sebab dia orang ni tak dapat nak balik kampung. Betul. Jadi dia orang raikan bersama dengan apa namanya, penumpang-penumpang. Bunga pun kembang
tiap tangkap. Tapi kat stesen tu meriah bang Ui, Meriah. Dulu ada Great Wall tu lagi meriah. Ya betul. Awak pernah tak lalu masa di Kelang, Jambatan Kota, ada imperial makan? Ada? Oh, Tahu? ingat tak? Tahu? Yang pernah makan Gama. Pasar Raya Gama. Dekat situ. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita Ini siapa bang? Konduktor bas ke? bukan. Driver bas? Bukan. Ini yang melanggan bas. Oh, dia melanggan bas. Okey. Assalamualaikum Puan Siti. Apa khabar? Ya. Sihat? Amin, Alhamdulillah. Okey, kita nak sembang pasal pengalaman warga Kampung Delik yang pernah menaiki bas kenderaan Kelang Banting. Okey, Ram. Saya ni dibagi tahu Puan Siti ni kalau ada award penaik bas paling banyak, Puan Siti menang. Sebab hari-hari mesti naik bas. Awak kenal ke saya? Tiba-tiba tahu pula saya dapat award ni. Saya tahulah kita punya Zaman-zaman tu awak ada ke tidak? masa awak dah naik bas saya dah ada. Biasanya dalam bas Kampung Delik tu memang zaman-zaman saya lah. Tapi sekarang ni dah tak ada bas masuk Kampung Delik. Semua dah berkereta dah. Agak-agak rindu tak nak naik bas? Rindu tak agak-agak nak naik bas ke mana-mana tu? Pergi kerja ke? Agak-agak rindu tak nak naik bas pergi mana-mana tu? Nak merasai balik pengalaman naik bas tu? Rindu tu, rindu pada orang adalah. Tapi kalau naik bas, rindu kepada bas tak ada. Oh, tak ada. Mana tahu rindu nak naik bas balik. Kalau ada bas masuk rasa teringin nak naik kan? Tapi saya memang rasanya teringin jugalah. Tapi sekarang ni faktor-faktor umur ni rasa tak perlulah. Sebab macam-macam akan berlaku kan. Rasanya Keadaan keliling kehidupan ni tak sama macam dulu. Kalau dulu tu kita tak takut sebab orang kita je. Tapi betul? sekarang ni kita jadi takut sebab kebanyakan semua orang luar kan. Syukurlah kalau kita sampai ke Kelang tu. Dah macam bukan kampung kita lah. Ya. Betul tak? Kalau dulu akak naik bas, mesti akak kenal dah muka-muka orang nak naik. Siapa berhenti kat mana, siapa naik kat mana. Tak clear apa dia. Kalau dulu akak naik bas lah kakak. Agak-agaknya akak kenal tak siapa yang naik kat mana, turun kat mana. Orang ni mesti naik hari-hari. Mesti kenal Lagi-lagi kalau Pak handsome naik. Memang I kenal. Lepas tu tunggu. Kalau kawan-kawan tu lorong Jalan Jadi, Sungai Udar dah tahu dah. Okey. Kita dah tahu dah semuanya. Yelah. Kadang-kadang dah spare tempat duduk untuk kawan Lepas tu kalau couple kan, kita dah tahu dah. Ini siapa punya. Semua kita tahu. Siapa yang kita nak bawang hari ni. Dahsyat lah Tapi memang dulu kalau ikutkan dulu memang bas ni memang satu nostalgia yang sangat-sangat indah. Di mana pertemuan tu kan, mesti tunggu bas. Salah satunya? Macam tu. Salah satunya? Apa? Salah satu kenangan manis akak naik bas tu? Suami I lah juga, I jumpa dekat situ. Dia bawa bas ke? Dating dia mengantar pakai bas. Sebab kenderaan kan, kalau zaman-zaman dulu kenderaan susah dapat, nak miliki sendiri pun susah. Betul. Tapi bas lah jadi perhantaran. Macam tu. Kira pak orang lain. Mungkin Cik Ramzi tak rasa apa yang kita rasa. Tak, saya tak rasa. Muda lagi. Lagi satunya mungkin Cik Ramzi ni jenis orang yang dah ada motosikal ataupun ada kenderaan sendiri. Tapi saya masa tu memang tak ada. Zaman-zaman kita memang tak ada. Dan itu memang kenderaan utama lah. Memang kenderaan utama. Apa dia? Memang kenderaan utama lah. Pagi petang dah tahu time dia. Dah tahu time siapa yang tunggu dalam bas tu. Kenapa Encik Wan tu senyap je? Kenapa tak bagi soalan tu? Saya ada soalan yang saya spare, nanti dia yang nak akan tanyakan. Saya tanya soalan basic pasal bas. Pasal siapa naik dalam bas tu nanti biar dia tanya. Cuba tanya sikit bang. Cuba tanya sikit apa kenangan abang dulu dengan Kak Siti ni dulu. Ada tak yang diingat ataupun ada tak awak dah lupa apa yang jadi dalam bas tu? Maksud saya hari apa pergi dating ke, tengok wayang ke apa. Biasanya kalau pertemuan kami dulu nak berjumpa. Pertemuan siapa tu? Pertemuan saya bersama dengan isteri saya lah kan. Dia kata dia janji bas tu daripada Delik Baru tu dia nak naik pukul 2 kan. Saya 1:30 dah ada kat Kelang dah. Dia sampai pukul apa? 3:30. Bas tu lambat ke dia lambat? Betul lah.
Cik Ramzi, betul, saya tak nafikan. Saya bercinta dengan suami saya pun, biasanya dia tak ada kenderaan nak hantar saya, tapi dia akan naik first bus untuk jemput saya. Cubalah bayangkan ya, bus pertama tu pukul 6 pagi. Dia dah tercongok pukul 6 pagi juga untuk ambil saya. Dating pukul 6 pagi. Ya, kalau saya bas pukul 7 nak pergi kerja, dia pukul 6 masuk bas pertama tu, dia dah datang jemput saya. Betapa romantiknya soal. Betul, kira beruntung lah kakak ni. Orang lain naik motor, naik kereta. Laki awak bas tau. Tapi memanglah kalau ikut-ikutkan saya, memang kat sini pun ada juga 2-3 orang yang couple yang sama. Saya masih lagi setia dengan, masih ada yang setia lagi. Bercinta masih dalam saya bas. nampak. Dan tak ada siapa yang sama-sama bercinta dalam bas? Dulu Kak Suryani, kenal tak? Suryani. Saya tak kenal. Suripi. Dia pun naik bas dengan kita Lek Baru, dengan saya Lek Baru, dengan couple dengan abang dia. Oh, dia pun bertemu jodoh dekat dalam bas jugalah. Saya tak pasti jangan jodoh-jodoh, tapi memang saya tahu dia orang berkapal, kita berkapal macam tu lah, bersama saya tahu. Seronok lah. Memang seronok lah. Zaman dulu tu memang orang kata kalau bas ni memang macam kenangan-kenangan tu memang best lah. Maksudnya bas ni adalah salah satu penghantaran ikatan hari ni memang cerita pasal percintaan. bas. Hari ni memang cerita pasal bas. Oh ya ke? Tapi yang tertinggal bas pun ada juga. Ya. Pernah juga ditinggal bas? Pernah nangis tak dapat bas. Masalah nak menunggu lagi 1 jam. Yalah. Bayangkanlah. Yang kat sana dah tunggu pula. Takut yang kat sana nanti dia tunggu setiap satu bas tu dia ada lagi. Kadang-kadang saya tunggu kat sana, bas tu datang, bas tu sampai. Dah sampai ni. Tunggu dah habis penumpang. Tak muncul-muncul. Kira awak ni memang setia betul Saya dah tunggu bas. Tengok pula setiap satu turun. Ya, 5 bas pula tu. Sebab dulu dia ada 2 bas, Kampung Baru dengan Kampung Kanan. Kalau terlepas Delik Baru, dia boleh naik bas Delik Kanan. Kalau terlepas Delik Kanan, boleh naik bas Delik Baru. Jadi dua-dua bas saya tunggu. Delik Kanan pun saya tunggu, Delik Baru pun tunggu. Dua-dua tak ada. Kira tak, tapi awak tak marah pula tu Saya tak marah, sayang punya pasal. Sayang punya pasal lah. Tapi dia marah saya. Tunggu buat apa. Kalau tadi pun tak ganti-ganti. Tapi tu dah zaman-zaman berapa? Zaman-zaman 90-an, 80-an tu. Memang seronok lah. Yalah. Tapi bayangkanlah sampai sekarang masih lagi kami ada keluarga angkat yang mana asalnya daripada pemandu bas. Jadi dah keluarga angkat kami. Best betul lah ya. Sangat terindah lah. Dan juga ada di antaranya kawan kita bercinta juga dengan pemandu bas. Pemandu bas? Ada, sampai sekarang. Untunglah dia. Tentu berhenti depan rumah diamnya. Saya cukup baran kalau driver bas berhenti jauh dari rumah kita. Tekan loceng, dia tak berhenti. Kadang-kadang dia dah hafal dah muka kita ni. Dulu saya sekolah ada masanya saya naik bas. Kadang-kadang dia dah hafal dah muka kita ni. Tapi hari-hari dia turunkan saya depan Mawak Sumar juga. Dia sahaja je lah. tu lah. Okey Kak. Okey. Saya nak bagi Kak Abang Wan lah apa yang kata-kata Abang Wan pada Kak ni, mengingatkan tentang bas ni kan. Akak yang tahu dengan Abang apa cerita dalam bas tu kan. Ada tak bang ucapan untuk akak yang Abang pernah ucap dekat akak masa bas dalam bas tu? Dalam bas saya pernah ingat. Apa dia? Awak turun sini, saya tak turun hantar awak tau. Saya ikut bas pusing. Nanti bas pusing saya lalu, saya bye-bye awak ya. Kalau bas tu terbenam, dia tunggulah tepi jalan tu tak bye-bye. Yang kita pun tunggulah dia bas tunggu tu. Allahu Akbar. Yelah, abang kata dulu zaman bercinta. Bercinta lah. Sekarang masuk Eko, tunggu kat luar sekejap je pun dah marah. Tak ada. Masuk dalam Eko tu, tunggu kat luar kat parking pun dah marah. Kadang-kadang saya ni terlampau sayang kan. Bas tu saya dah hantar dia kan. Dah hantar dia turun. Bas tu balik Kelang. Jadi saya stay dalam bas tu. Saya masuk balik ke Mendelik. Untuk dapat tengok bumbung jadilah. Ya. Ui, dahsyatnya. Saya tanya dia. Kenalah sayang. Kalau tak sayang dia suami kita. Yelah kan? Kalau tak sayang saya kahwin dengan driver bas. Tapi dulu konduktor bas handsome. Ya. Handsome dulu. Saya tak tahulah. Saya tak tengok muka dia.
Dan kenangan paling yang paling saya ingat sampai sekarang ni, sebab tu bas saya turun daripada bas, lembaga pelabuhan meletup. Oh ya. Pelabuhan Selatan dulu meletup. Betul. Masa tu. Oh. Saya ingat kisah tu. Nampaklah Tu cahaya. Tahun berapa ya? Tahun 80 89. lebih kurang macam tu lah. Tak. 85. 90. Tahun 90-an. Saya pun dah besar di situ. Tahun 90 lah silap. 90. Meletup. Betul. Sebab di sebelah tu rumah kunci air, rumah GPS tu, kakak sepupu saya duduk situ jaga kunci air tu. Kebetulan dia tak ada kat situ. Rumah dia dah retak dah. Yelah. Dah nak meletup dah rumah dia. Sebelah betul. Okey, terima kasih Puan Yati kerana Terima kasih sudi share share pengalaman cerita dengan kita. Ya, sama-sama. Itu saja. Okey. Kalau ada cerita apa-apa lagi, type lah kat situ ya. Apa dia? Kalau ada cerita-cerita apa lagi, type lah kat ruang komen. Yelah. Okey, terima thank kasih. you. Bye-bye. Okey, selamat malam. Baik. Faisal pun menyertai kita. Iqmal Haziq 2 menyertai kita juga. Ya. Okey, sekiranya anda ada pengalaman tentang menaiki bas Bas Mara. Di kawasan Kampung Delik, boleh kita share cerita kan. Kalau anda daripada Sungai Udang Jalan Yadi pun boleh. Boleh, no Bas problem. kita melalui tempat awak dulu kan. Bas Kampung Delik mesti dah melalui dia punya dulu kan. Tapi dulu yang orang ingat tak pasar malam dulu di Teluk Pulai, Sungai Udang, pasar malam terpanjang tu. terpanjang Daripada Seri 4 traffic light sampai ke Jalan Hasan. Bayangkanlah orang duduk dekat Jalan Hasan tu, bas tak masuk. Jalan kaki lah. Sambil tu beli makanan sampai ke rumah. Kenapa bateri habis ke? Tak tahulah, dengar tak? Dengar. Okey. Saya tengok macam tak nyala. Jadi lama pula tu. Betul. Kalau daripada Sempang 4 traffic light tu sampai ke Jalan Hasan, puas juga jalan kaki. Ya, puas dulu kau main lagi pasal malam dia. Pasal malam tu memang antara yang terpanjang lah. Dua-dua belah pula tu, kiri kanan. Betul. Betul. Saya dulu parking motor kat Jalan Hasan tu. Yelah, saya pun untuk pergi ke pasar malam tu. Tapi yang best ni jalan dia luas sikit daripada Kampung Delik. So dia lapang sikit. Seronok dulu. Okey, salam teman kepada semua view yang baru saja bersama kita di Konti Radio MSKD FM dengan segmen malam ini. Kita borak-borak santai pasal perkhidmatan awam yang melalui tempat kita. Terutamanya bas lah. Sekarang dah tak ada. Sekarang dah tak ada lah. Dah jarang dah nampak. Memang tak pernah masuk rasanya. Dah tak ada rasanya bas ni. Saya baru terfikir dalam 2 minggu yang lepas kan, tak nampak bas ni kan. Padahal dekat situ lah bermulanya semuanya. Betul. Ahmad Ibrahim join kita juga. Ada tak warga Kampung Delik yang mendengarkan waktu ini yang ingin berkongsi pengalaman anda tentang pengangkutan awam yang dulu digunakan di kawasan Kampung Delik ni? Nombor bas apa yang anda naik? Driver bas mana yang anda tak suka? Kadang-kadang dah hafal dah kalau driver ni garang sikit. Kalau driver ni tak bagi can. Ya, betul. Kalau lepas tu ada hari-hari tak inspektor bas tu naik. Sebab ada hari yang tak ada hari-harinya kita tak jumpa. Ada hari-harinya kita jumpa inspektor dia tu bang. Inspektor dia. Yang tukang cek tiket tu. Dia datang tak tentu masa dia. Sebenarnya dia cek penumpang ke dia cek staff dia? Dia cek staff dia. Sama ada black market atau tidak. Ya. Jadi dia pondukan daripada kertas yang dibagikan. Dia tengok jualan tiket tu berapa. Daripada tiket sekian sampai sekian nombor siri tu dia tengok lah. Sebab rasanya masa tu kiraan dia semua masih manual lagi Manual. Bagi duit kat situ juga dia bagi balance kan apa semua kan. Dulu duit RM1 selit dekat celah jari. Itu yang paling saya ingat tu. Duit RM1 dia celah-celah tu. Memang tak short lah. Memang profession dia tu memang antara yang kita paling ingat lah. Eric Cantona pun shade di sini. Shade mana ya? Eric Cantona shade di sini. Nama dia shade kot.
Eric Cantona cuba komen sikit dari mana. Ini first time saya nampak nama anda. Kita tengah cerita pasal Basmara ni. Kalau ada pengalaman tentang naik bas pun boleh tulis. Boleh juga. Tak kira lah kamu delik ke Sungai Udang ke kat mana pun kat mana sajalah pengalaman anda. Sekiranya anda pernah naik bas, ceritalah pengalaman tu. Kalau ada pengalaman yang lucu ke, pengalaman manis kan. Okey, waktu sekarang 11.22 malam. Kita masih lagi di segmen dengan sembang santai lah kan. Tapi memang betul-betul mengimbau lah malam ni. Baru saya teringat satu persatu lah apa yang zaman saya kecil dulu. Kalau tak pengalaman naik bas, pengalaman kita memerhatikan bas. Kan? Kita lepak-lepak, kita mancing. Awak kita pernah ke baling bas dengan batu ke? Oh, tak pernah lah. Tak pernah lagi. Kita tak pernah lah nak mengusik mandu bas tu. Cuma kita perasan lah sambil-sambil kita lepak-lepak, kita mancing-mancing tepi parit tu. Oh, bas tu hari ni macam ni. Kadang-kadang ada satu masa tu bas tu kotor sangat bang. Kotor sangat sampai boleh tulis kat punya body tu. Dia punya habuk tu kita boleh tulis kan. Ada masanya bas tu kalau bersih, bersih bas hari ni. Ada masanya kalau kotor betul bas tu. Yang paling saya ingat tu lah saya cakap tadi, asap bas tu. Ada masanya sekali dia press, memang jelaga lah lubang hidung. Hitam. Dia punya depoh dulu dekat Teluk Pelai. Depoh dulu tapak bas. KFC sekarang. Yes. Tapak KFC itulah ataupun restoran apa nama Syarif Al-Syarif. Itulah tapak dia dulu. Daripada 7-Eleven tu memanjang sampai ke belakang tu. Betul. Saya ingat lagi tu. Dulu yang masuk bas ni dulu saya ingat saya lah Hasan. Oh, Hasan Cik Jasmine. Ya. Yeah. Sampai sekarang dia isi minyak pun dia. Isi minyak dia dulu. Oh, dulu dia sega orangnya. Betul. Saya ingat lagi tu. Saya pernah jumpa dia. Ada tak orang yang dah terlajak daripada sampai ke hujung kemudian balik lagi sampai ke Kelang balik tertidur punya pasal ada? Ada kot. Dia bukan tertidur sampai Kelang. Dia nak turun Sungai Udang. Tapi tertidur sampai kamu delik. Jadi dia patah balik sampai Sungai Udang, dia turun lah. Itu atas budi bicara driver lah selalunya kan. Kadang-kadang saya pun kena. Sampai tertidur? Sampai tertidur. Dia tahu siapa saya, rumahnya di mana. Iyalah. Kan? Ada orang naik bas tak ada orang tak boleh naik bas. Macam mak saya, dia mabuk kenderaan. Tapi kalau rasanya tu kalau bas-bas yang baik aircon kot. Tapi kalau macam bas dulu tak ada kot, angin masuk kena muka kan. Tak ada mabuk kenderaan tu. Okey, ni Nur Azlin Latif kata betul depa bas marah dekat Teluk Pelai. Ni orang lama jugalah ni. Cuba cerita sikit kak. Apa pengalaman akak naik bas ke ataupun ada pengalaman memerhatikan bas ni, dia punya keluar masuk ke macam mana ke apa ke zaman dulu kan? Okey, Nur Azlin Latif boleh kalau nak ceritakan tentang pengalaman anda kan, sama ada suka dengan pemandu bas tu. Yelah mana kan? Tahu suka dengan konduktor. Kadang-kadang dia pilih bas dengan orang ni. Tengok abang ni tak nak lah abang ni. Tunggu bas lain. Tunggu abang tu tak kerja. Tak naik-naik sampai ke sudah. Muka. Okey, buat rakan-rakan kita yang berada waktu ini, terima kasih lah kerana sudi bersama kita lah. Lama kita kami kat sini. Dah selama 3 hari rasanya senyap konti ni. Sampai ada kawan kita tu merajuk lah. Siapa tu? Ada lah. Merajuk pasal apa? Pasal bas? Sunyi sepi katanya. Sunyi sepi, tak ada hiburan katanya. Tak ada dengar celoteh kan. Saya kata tak apalah, saya tak bersiap masa tu. Ya betul. Kadang-kadang benda-benda siaran ni kena tengok-tengok masa juga. Ya betul. Kena tengok-tengok konten. Betul. Kadang-kadang nak datangkan satu mood tu untuk bersiaran di konti ni, ibaratnya kita dah bekerja. Masuk je konti dah kira bekerja. Setelah langsung kita kena menceriakan keadaan, jangan sampai orang boring. Betul. Kan. Kadang-kadang bila kita sangat tak larat, kita tak boleh lah buat mood ceria tu. Ya, betul. Kalau demam sikit-sikit tu atas
kerja punya tanggungjawab punya pasal masih boleh lagi. Betul, Tapi betul. kalau bangun pun dah goyang-goyang tu, baik kita berehat dululah. Ni yang seronok ni. Ni. Saya tak dapat baca lah kat sini. Sana. Di sana. Tu. Ni sebab apa dia share kat tempat lain, jadi dia punya komen tu keluar dekat sini. Okey. Komen daripada Nur Azrin Latif katanya jumpa jodoh pun dengan driver bas marah. Dah habis bateri Oh, dah habis bateri. Okey, nak tahulah juga siapakah nama suami tu. Mungkin saya kenal ni, Azlin. Mungkin saya kenal antara pemandu-pemandu bas yang dululah. Kalau Kelang Banting ni insya-Allah. Kalau dia jalan Kuala Lumpur saya tak ingatlah, ataupun jalan di Banting saya tak ingatlah. Kalau jalan Kampung Lek ni insya-Allah semua saya ingat. Di antaranya rakan-rakan saya iaitu Zulkifli, Nizam, Sofi, Din pendek, lagi siapa ya? Norani. Pernah tak buat reunion? Belum lagi. Geng-geng ni. Belum. Dah tak tahulah kalau Cik Mona boleh syorkan kepada boleh rakan-rakan. panggil kawan ni balik ke kan? Ui, tajamnya suara awak Mic ni bateri kuat, bateri baru. Okey ni tengah latih Dulu sekolah Star hari-hari naik bas pergi sekolah. Yalah. Dulu sekolah Star dia turun dekat Sempang 5 lepas jalan kaki ke? Bukan turun dekat area ada shortcut dia. Kuil tu. Nak tanya jugalah dengan Azlin ni. Dulu dia kata naik pergi sekolah naik bas. Lepas tu dia turun dekat mana kita nak tahu. Sekolah Star tu jauh rasanya. Kena naik 2 bas. Baru kena naik 2 bas lah. Maksudnya turun di Convent. Lepas tu sambung naik bas pergi Pelabuhan. Dulu Pelabuhan Kelang 126. Syekh. Awak ingat lagi InsyaAllah lah. Maknanya dia naik 2 bas lah tu pergi ni lah. Pergi ke sekolah tu. Dulu diorang sekolah pakai pas. Oh, pas pelajar. Pas bulanan. Pas bulanan. Ada. Sekolah punya. Betul. Dia ada kad dia. Dia murah lah sikit tambangnya. Kan? Betul tak Azlin? Betul tak? Azlin ni kita punya RBKS punya orang. Ingat kan? Ingat. Okey, ada lagi siapa lagi nak share? Terima kasih Azlin. Ni nak tahu jugalah. Tadi saya cakap temu jodoh pun dengan driver bas. Siapa namanya? Siapa nama ni Cik Abang Hang tu? Bagi tahulah. Mungkin bas lain kot. Bas persiaran ke, bas kawasan lain ke, negeri lain ke. Yalah. Okey, ada tak rakan-rakan kita dalam ni yang pernah naik bas, satu bas dengan awak? Ada? Tak ada kot, sebab saya jarang naik bas. Saya jarang sangat naik bas. Maksudnya masa zaman awak tu awak dah ada kenderaan sendiri? Tak. Masa saya kerap naik bas dulu masa sekolah. Itu pun taklah setiap hari. Kalau tak ada orang hantar baru saya naik bas. Sebab tu saya masuk kelas pukul 9.30. Dahsyatnya awak ni. Saya tunggu bas pukul 8.30. Dari sini sampai 4. Itu pula. Tapi kalau untuk berjalan-jalan apa kurang lah. Dulu kita pergi Great Wall naik basikal je bang. Pergi Gamar tu naik basikal je. Lalu jembatan kota belakang tu. Sama lah kita. Jodoh dia tu naik bas pelabuhan. Bukan, dia naik bas pelabuhan pergi sekolah Star. Aku ingat temu jodoh dia dengan pemandu bas naik pemandu bas Pelabuhan Kelang. Aduh.
1, 2, 3, 4, 5 skrin kita 5 tengok skrin, hari ni. 5 Jadi skrin. 5 share kita boleh tengok kat sini komen-komen. betul. Mungkin ada antara anda semua yang tak dapat baca di komen anda tu. Ni pasal ni di share yang lain. Wan Nasuhan Natasha ada di site saya sebelah sana tu. Oh, ya. Sarina Harun dan 10 lagi yang lain. Tapi kita ada 4 komen lah daripada Nur Azlin ni. Pun masuk lagi tu, Nur Azlin tu masuk lagi. Sebenarnya Nur Azlin boleh juga. Okey, kejap lagi. Dia tak masuk lagi ni. Eric Cantona apa cerita ni? Eric Cantona Cantona. Eric Cantona bang, bukan Eric Cantona. Dah lama tak baca dekat atas ni. Eric Cantona, Shade di sini. Nama dia mungkin Shade kot. Kau berani masuk, aku tetak kepala kau sekejap lagi. Marah siapa tu bang? Tak ada tu. Nampak macam bayang-bayangan. Ush. Apa ni? Itu kita segmen lain lah. Janganlah bang. Okey, dah pun 11.32 melebihi masa yang telah ditetapkan. Tambahan masa 2 minit. Tambahan masa 2 minit. Masa kecederaan. Pasal Eric Cantona masuk. Itulah dia. Jadi macam bola pula ada masa kecederaan. Okey, itu saja nampaknya kisah kita malam ini. Sembang santai malam santai untuk refresh balik kenangan-kenangan lama. Dan tapi baguslah, mungkin kita boleh sembang di masa yang lain yang boleh mengimbau kenangan lama pula kan. Macam minggu lepas kita dah sembang pasal Kampung Delik bersama dengan rakan kita. Hari ini kita sembang pasal perkhidmatan bas di Kampung Delik. Mungkin kalau minggu depan ni kita cerita pasal majlis perkahwinan dulu-dulu di Kampung Delik ke macam mana, ataupun apa-apa majlis yang orang dulu-dulu anjurkan macam mana keadaannya kan. Yang kita nampak sebelum PKP tu hari macam itulah keadaan orang kahwin, jemput orang, berdarak, ada apa semua. Lepas tu terus ada PKP. Jadi semuanya terhad diringkaskan. Tapi kalau tahun 70-an, 80-an, 90-an dulu macam mana agaknya majlis kahwin sebelum ada yang buffet tu bang. Kan kita akan boleh cerita kat dalam minggu depan. InsyaAllah ya. Kita akan bawakan tajuk-tajuk yang mengimbau kenangan dulu-dulu. Betul juga. Kita panggil lah tetamu-tetamu kita yang boleh bercerita mengenai topik-topik tu kan. Panggil hotel lah. Panggil hotel. Nasi buat surat lah. Buat surat. Buat surat. Baiklah, itu saja nampaknya pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua view kita di Kampung yang Delik menemani kita sampai ke akhir. Dan juga 13 share yang telah pun di-sharekan. Dan juga komen, kita ada lebih kurang 44 komen yang kita terima di sini. Okay, insyaAllah sehingga berjumpa di lain masa dan waktu. Teruskan bersama di Radio MSKD FM, Radio Komuniti anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.